Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan keizinannya dapat kita bersama-sama meneruskan acara program Convention Sunnah 2013-2014 yang diadakan secara langsung di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar sahaja lagi kita akan bersama-sama menyaksikan satu program forum yang bertajuk Pengalaman Zaman Membentuk Jati Diri. Forum ini akan dipengerusikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan selaku moderator untuk forum ini, dan juga akan dibarisi oleh 3 orang ahli panel yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Husin Yi, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zainal Abidin, dan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Moderator dan juga barisan ahli panel untuk tampil mengambil tempat masing-masing. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Wahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya ke atas kita semua. Hari ini kita dapat berhimpun di dalam majlis ilmu yang mana dinaungi oleh para malaikat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah kepada kita. Alhamdulillah. Jadi sama-sama dalam majlis yang baik ini kita perbaharui niat kita. Semoga ini semua hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya baik, di tengahnya baik, dan di hujungnya baik, insya-Allah. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, hari ini pagi ini sesi yang pertama kita akan berforum bersama 3 orang masyayikh yang berpengalaman luas di dalam medan dakwah, dalam medan ilmu, yang mana pagi ini pun kita mulakan dengan temanya yang lebih berbentuk kepada perkongsian pengalaman. Dan kalau tuan-tuan boleh lihat, kita punya tema untuk Convention Sunnah 2013-2014, memperkukuh jati diri dalam manhaj dan dakwah. Ya, ini jati diri karakter kita, sikap kita bagaimana. Bila orang dengar je manhaj dakwah sunnah, apa yang terlintas di fikiran mereka dan sebagainya. Jadi saya kira ada baiknya saya memperkenalkan 3 orang panel kita secara ringkas, sebab saya rasa tuan-tuan dan puan-puan kenal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak kenal, barangkali tuan-tuan tidak cukup menonton televisyen dan menggunakan internet. Jadi mereka ini alhamdulillah sudah dikenali, dan sekadar untuk kita ulang kaji tentang profil mereka. Yang pertama bersama dengan saya adalah di sebelah kiri saya Ustaz Zainal Abidin, kaunselor, Islamic counselor di Kedutaan Arab Saudi. Beliau tinggal di Gombak. Pengalaman dakwah beliau sudah lebih 25 tahun, dan pendidikan awal beliau di Darul Ulum Makkah dan kemudian di Universiti Ummul Qura Arab Saudi. Yang seterusnya Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Beliau adalah pensyarah di Pusat Bahasa Universiti Antarabangsa Malaysia UIA, Universiti Islam Antarabangsa UIAM, Naib Presiden Mursyid Multaqa Asatizah dan Doa, dan beliau sampaikan pesan bahawa Dr. Zahruddin sampaikan salam kepada kita semua. Dan beliau berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Beliau tinggal di Selayang, dan pendidikan awal beliau di Diploma Tahfiz Darul Quran, kemudian Bachelor dalam Quran dan Sunnah di Universiti Malaya, dan kemudian Master dalam bidang tafsir juga di Universiti Malaya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersama dengan kita Syekh Ustaz Husin Yi, Presiden Pertubuhan Al-Khadim, dan beliau alhamdulillah dikenali pendakwa antarabangsa bukan sahaja di Malaysia, beliau juga muncul di kaca TV dan siaran-siaran antarabangsa, dan tuan-tuan boleh rujuk profil beliau di Wikipedia insya-Allah. Jadi hari ini pagi ini kita ingin mulakan dengan Ustaz Zainal Abidin.
tentang soalan yang saya harap insya-Allah soalan ini mudah dan dekat dengan kita semua. Kita rasa ini bukan satu benda yang jauh, yang tinggi. Ini perkongsian pengalaman dan ia lebih kepada nasihat kepada setiap seorang daripada kita. Jadi kalau saya boleh mulakan, hari ini kita hidup di satu zaman globalisasi internet, akses kepada ilmu begitu hebat. Kita ada ustaz Google, ustazah YouTube dan ramai lagi para masyayikh di internet ni yang memberikan ilmu secara segera dan pantas, yang kadang-kadang menyebabkan sebahagian anak muda dan mereka yang kelihatan seperti muda semua begitu teruja bila dapat ilmu, cepat nak sampaikan, nak buat kesimpulan dan sebagainya. Jadi demikian juga turun ke medan dakwah tanpa persediaan dan sebagainya. Jadi apakah nasihat ustaz dalam bentuk proses pembelajaran yang sepatutnya agar kita tidak gopoh dan kemudian tersilap langkah dan merosakkan benda yang sepatutnya nampak indah dan baik dan menjadi fitnah kepada Islam. Jadi boleh ustaz kongsikan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian ustaz. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, kurnianya kepada kita semua. Pada hari ini kita berhimpun dalam rangka majlis ilmu, majlis yang lebih mulia daripada majlis bangsa-bangsa bersatu, karena kita ini membincangkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis ini lebih mulia daripada perhimpunan bangsa-bangsa bersatu. Terima kasih kepada saudara saya ahli panel dan kepada penganjur telah memilih saya untuk salah satu daripada panelis dalam forum ini. Masa terlalu singkat. Persoalan yang diajukan kepada saya, sekarang ini ada Syekh Google, tuan guru YouTube, macam-macam. Maka bagaimanakah kita mendepani ini dan bagaimanakah pengalaman yang dialami oleh saya sendiri dalam menghadapi di medan dakwah ini. Pertama, hadirin dirahmati Allah, sebelum kita berguru dengan Syekh Google, maka hendaklah kita berguru dahulu dengan Syekh Abdullah Yasin, Syekh Hussein Yi, Dr. Asil Abidin, dan kepada yang kita jumpa dengan orangnya, kita tahu akhlaknya, kita tahu amalannya, kita kenal orangnya. Sebab Syekh Google ni tak nampak siapa orangnya, takut-takut dia buat kesimpulan yang tidak yang dikehendaki oleh penulis itu sendiri. Hadirin dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahwasanya asas Islam ni yang paling asas adalah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita secara tepat dan cepat yang kita boleh bawa selama 24 jam dalam kehidupan kita. Maksud saya, asas ini kalau belum ada dalam diri kita, akidah ni, tauhid ni, kita belum dapat mengawal, belum dapat mengawasi semua pemikiran-pemikiran ini, maka hendaklah kita mempunyai manhaj yang pertama, yang kedua, yang ketiga, barulah kita boleh mencari dengan sendiri pengetahuan-pengetahuan untuk penyempurna daripada apa yang kita bina ini. Hadirin dirahmati Allah, salah satu daripada pengalaman yang saya rasakan
dia mudah tetapi diabaikan. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama yang penting dipelajari oleh pendakwah adalah mengingati Allah atau mengenal Allah secara tepat dan tepat. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan dirimu. Ketika firman Allah turun, Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah SAW sebut, Naj'al hadza fi sujudina. Kita baca ini pada waktu kita sujud. Kita baca Subhana Rabbil A'la. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kepada Tuhan yang menjadikan dirimu yang maha agung. Rasulullah sebutkan, Naj'al hadza fi ruku'ina. Kita baca ini pada waktu kita ruku'. Kita pun baca Subhana Rabbiyal Azim. Aqrabu ma yakunu baina wa baina abdihi huwa sajid. Yang paling dekat aku dengan hamba-Ku adalah pada waktu sujud. Yang kita baca waktu sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci menjadikan diriku yang maha tinggi. Hadirin dirahmati Allah. Mengenal Allah ini melalui Al-Quran dengan Sunnah. Kita ini hendaklah mempertahankan bahwa kita ini makhluk Allah di dunia ini. Dikubur pun makhluk Allah juga. Dikubur sana ditanya, Mar Rabbuka? Siapa Tuhan menjadikan dirimu? Saya selalu tekankan, orang yang tidak paham makna Subhana Rabbiyal A'la tak boleh jawab di dalam kubur sana. Jawabnya Rabbil A'la. Kemudian di akhirat pun kita makhluk Allah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki. Hai diri yang tenteram. Mudah-mudahan termasuk kita ini semua. Allahumma amin. Irji ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada sisi Tuhan menjadikan dirimu. Kesimpulannya, di sini kita makhluk Allah, di alam barzah makhluk Allah, di akhirat makhluk Allah. Inilah menurut Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tauhid ni. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam, ia adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mengingati Allah. Allah lorongkan kita bagaimana mengingati Allah. Bagaimana Allah ajak kita mengingati Allah? Mengingati Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu baring. Dengan cara apa? Mereka memikirkan kepikiran Allah. Ini makhluk Allah, ini makhluk Allah. Kesimpulannya, semua yang kita lihat, bentuk, rupa, warna, tempat, itu makhluk Allah. Ini adalah mudah, tetapi ini tidak akan kita rasa ini sebagai satu yang asli, yang baik sebelum kita tahu yaitu lawannya. Lawannya di Nusantara ini, kalau saya ringkaskan, ada orang sasarannya tak mau jadi makhluk Tuhan, dia nak jadi Tuhan juga. Tak mau jadi makhluk Tuhan, dia nak jadi Muhammad. Asasnya kita tahu, yaitu man arafa nafsah arafa rabbah. Ini adalah supaya kita paham bahwasanya kalau kita tidak tahu lawannya, kita tak tahu yang benar. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, orang yang tidak tahu perkara jahiliyah, dia tidak tahu Islam. Dengar nih, macam mana nih?
Siapa man arafa nafsah arafa rabbah. Itu langkah satu. Langkah dua, wa man arafa rabbahu fasada jasada. Siapa kenal Tuhannya, binasalah dirinya. Ini langkah dua. Langkah yang ketiga, wa man arafa rabbahu bil baqa arafa nafsahu bil fana. Siapa kenal Tuhan itu kekal selama-lamanya, taulah dirinya sudah masuk dalam Tuhan itu, fana. Ucapan-ucapannya, kita ini tak ada, yang ada Tuhan saja. Kemudian ini yang selalunya masih wujud dalam masyarakat. Peringkat yang paling tinggi, semua orang mau peringkat yang paling lepas, yang paling baik. Yang paling baik apa dia? Wa man arafa nafsahu bil baqa arafa rabbahu bil fana. Siapa kenal dirinya kekal, maka taulah Tuhannya pun sudah binasa, sudah masuk dalam dirinya. Analhaq. Ini yang saya katakan ini, mereka ini tidak mau jadi makhluk Tuhan, tapi nak jadi Tuhan. Ini menyalahi Al-Quran dengan Sunnah. Yang kedua, ada orang sasarannya nak jadi Nur Muhammad. Okey, sebelum saya sambung situ, oleh karena itu kita di Malaysia ni, kalau ada Tuhan Harun, Ayapin, Ayapan, ini perkara biasa. Tangganya sudah ada. Tahun depan ada lagi. Tahun berikut ada lagi. Sekarang ni pokok petai sudah dari karamah pula, pokok petai di Kelantan boleh menangis, tampung air matanya boleh jadi obat segala obat. Di mana posisi iman ini, tauhid ini? Kalau kita tahu ini makhluk Tuhan, kita makhluk Tuhan, makhluk Tuhan yang terbaik adalah kita, bukan pokok petai. Ini minta maaf, sebelumnya ada perigi, berkat perigi pula. Ini karena rapuhnya iman ini akidah, tidak mengetahui kita ini makhluk yang terbaik, yang termulia. Akhirnya rendahkan darjatnya lebih rendah daripada pokok petai dan sebagainya. Yang kedua, sasarannya ada juga orang nak jadi Nur Muhammad, yang disifatkan mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad. Sasarannya bagaimana supaya jadi Nur Muhammad. Saya tidak heran kalau ada orang Melayu mengaku jadi Rasul Melayu, tapi dia sudah turun jabatan dah, dari resign dah, tak nak jadi Rasul lagi dah. Persoalannya masalah akidah, tak mau jadi makhluk Tuhan, nak jadi Nur Muhammad. Jadi berapa jauh pengalaman saya dalam berdakwah ini kita nampak macam biasa, tetapi sebenarnya yang asli itulah aku ini makhluk Allah, dikubur makhluk Allah, di akhirat makhluk Allah. Kita ini tidak akan ada satu masa menjadi Tuhan atau menjadi Nur Muhammad. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang enggan mengingati Ar-Rahman, 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 di sini dzikrul Rahman, bukan dzikrullah, dzikrul Rahman. Spesialisnya Ar-Rahman. Kalau enggan mengingati Ar-Rahman, maka nuqayyid lahu syaitanan, kami akan jadikan pengikutnya syaitan, bahwa lahu qarin, itulah kawannya dan temannya. Saya sebutkan di sini pengalaman saya. Saya pernah jumpa orang, kalau ingat Allah, dia kata ini reality. Kita ingat alif lam lam ha. Ada orang saya jumpai sudah tak salat 15 tahun. Tuhan dia cahaya putih. Ada orang mengingati Allah, konsentrasi ingat Allah adalah ingat rupa Rasulullah. Ada orang ingat rupa guru. Ada orang ingat tulisan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang seperti ini, kalau kita ukur dengan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 36,
adalah mereka ini enggan mengingat Ar-Rahman. Yang datang dengan mereka adalah syaitan qarin. Tadi malam pertanyaan di surau, kenapa Tuan Syekh itu tahu niat kita ketika kita datang? Ini fenomena di negeri di Malaysia ini, yang orang ta'assub kepada dia dianggap dengan tuan guru atau apa namanya. Begitu kita datang, dia sendiri beritahu hajat kita. Kau datang ini karena lembu kau hilang ya. Akhirnya orang ini pun, dia tahu yang lain. Inilah yang digunakan ayap-ayap. Dia kata sekejap lagi datang orang dari Singapura bawa duit. Memang datang bawa duit. Ini dikata guru hakikat. Semua guru-guru sunnah ini habis ceramah, dia kata wallahu a'lam. Dia tak tahu. Ayat dia tahu. Dia tahu ilmu hakikat. Karena asasnya pun ilmunya adalah berasal daripada syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat. Dia sudah tahu hakikat. Kalau sudah sampai peringkat hakikat, dia sudah ada halal haram lagi. Ini bertentangan Al-Quran dengan sunnah. Ini jugalah yang tidak mau jadi makhluk Tuhan. Jadi dirahmati Allah. Apa yang saya tekankan di sini? Dengan silap mengajar Rahman, dengan tidak mau mengikuti petunjuk Allah Ar-Rahman, ini masalah tauhid. Ini yang pertama. Kalau menjadi seorang pendakwah, hendaklah kita mengenal Allah dari segi rububiyahnya, Huwa Rabbul Alamin. Dari segi uluhiyahnya, dia yang berhak disembah. Dari asma wa sifatnya, yaitu Allah sudah memberikan dalam Al-Quran sifat-sifat Allah dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Inilah cara kita mengenal Allah secara tepat dan tepat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Hendak rahmati Allah. Kalau kita sudah ada akidahnya, dah bagi belum panas sepi sebenarnya. Ini 1 jam kita selesai bahas kali ini. Apa lah? Inilah rahmati Allah. Maka orang yang tidak mau jadi makhluk Tuhan, akhirnya jadi hantu. Jawabannya tadi, kenapa dia tahu sebelum kita datang? Sebab akidahnya sudah silap. Tuhannya cahaya putih. Saya kata saya jumpa dengan orang yang tak solat 15 tahun itu. Saya tanya dia, ini adalah jawaban objektif. Pilih mana Tuhanmu. Ada orang kita Melayu ingat Allah, ingat alif. Ada ingat ha. Ada ingat lam ha. Ada ingat la ilaha illallah. Ada ingat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Tulisan itu. Ada orang ingat rupa guru. Ada ingat rupa Rasulullah. Ada ingat cahaya putih. Itulah aku, dia kata. Rupanya Tuhannya cahaya putih. Kalau Tuhannya cahaya putih atau silap mengaji Allah Ar-Rahman, maka yang kawan mereka ada syaitan qarin. Syaitan qarin mereka itu sudah menjadi Tuhan mereka sendiri. Kita pun ada syaitan qarin. Ketika kita datang, syaitan qarin orang itu tanya syaitan qarin kita, dia mau apa? Syaitan qarin kita beritahu bahawa orang ini hilang lembu, umpamanya. Maka dia pun ceritalah hilang lembu. Orang yang tidak ada akidah, tak ada iman ni, dia tahu yang baik, dia tahu hakikat. Maka habislah uang, habis iman, habis akidah, dan macam-macam lagi. Jadi rahmati Allah. Maka kalau menjadi pendakwah, hendaklah kita pertama, asas yang pertama, kita berguru dengan orang yang kita nampak. Bagaimana memahamkan mengenal Allah dari segi rububiyahnya, bahawa dia pencipta segala-galanya. Kemudian dari asma wa sifatnya, nama-namanya. Kemudian bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, tidak ada yang berhak selain daripada itu. Terakhir, Allah sudah mengutus nabi-nabi menurut riwayat Ahmad, daripada Adam sampai Rasulullah SAW 124,000 nabi-nabi, 315 diangkat menjadi rasul, 25 disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya agamanya adalah sama, la ilaha illallah.
Kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang tertua di dunia. Kesimpulannya, agama Islam adalah agama tauhid. Selain Islam, agama syirik. Ini hendaklah kita beritahu anak-anak kita ni. Yang murtad itu keluar daripada tauhid kepada syirik. Yang seperti ini jarang disebutkan di mana-mana di sekolah. Akhirnya datanglah pemahaman pluralisme agama. Tidak faham bahawasanya Islam agama tauhid. Maaflah, ada juga orang yang beragama Islam tapi juga buat syirik, itu tolak ketika. Tapi asasnya pemikiran yang penting kita tahu, Islam agama tauhid. Selain Islam agama syirik, carilah agama mana. Jadi sampai sini dahulu, dan kita teruskan pada insyaallah taala. Pentingnya itu berguru dengan guru yang benar akidahnya, dan Ustaz menyebutkan asas ilmu fiqh, istilah kita yang benar, dan ia merujuk tauhid yang benar dan manhaj yang betul dalam ilmu. Jadi alhamdulillah saya kira soal pertama telah kita dapatkan jawapan Islam. Ilmu istilah pada guru yang benar tauhid dan benar ilmu beramal, insyaAllah. Jadi Ustaz Abdullah Bukhari, soalannya bila dengar Ustaz Zainal menerangkan bagaimana pentingnya dunia yang benar, syariat itu manhaj. Jadi terutamanya anak-anak muda dan juga semua kita yang tadi baru mengenal manhaj, baru mengenal dakwah, dia agak terpuja pada awal. Jadi sepatutnya ilmu datang dengan akhlak dan hikmah. Tapi kadang-kadang kita lihat di dalam Facebook, Twitter dan semua ni, bila kita nampak ilmu yang tak kena seperti dua hidup dan semangat juang naik. Jadi semangat juang naik kita terus kadang-kadang tanpa etika dan memboris sempadan berkuat dan sebagainya. Jadi pada pengalaman Ustaz dan pandangan, bagaimana setiap yang berilmu itu berimbangkan. Sebab Nabi SAW kata baginda diutuskan untuk menggunakan akhlak. Maksudnya akhlak adalah produk akhir atau produk yang paling baik seorang Muslim yang sepatutnya. Jadi apakah cadangan pandangan Ustaz Berkali dan kerohanian yang lebih kuat atau punya IQ contohnya, atau yang seperti itu yang Ustaz boleh yang kongsikan semua. 15 minit insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Azlan, Amin Bahagia, Fadil Ustaz Zainal Abidin dan Syekh Husni. Seterusnya sudah hadirin rahmat Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya merasa berdiam kenapa saya diambil oleh dua orang syekh yang besar secara jisim dan juga ilmu. Dan saya percaya di kalangan hadirin ada jauh yang lebih berilmu daripada saya. Contohnya saya terkejut saya melihat Dr. Arif Nazri, syekh saya semasa di UAE. Oleh bagaimanapun saya percaya dalam menuntut ilmu kita tidak perlu merasa rendah diri walaupun kita terpaksa menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih hebat daripada kita. Kenapa? Dalam ilmu, contohnya kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa AS pergi menghadap Khidir AS untuk menuntut ilmu. Dan itu saya pernah menyampaikan ceramah di Sekolah Menengah Agama Johor Bahru dan cerita mengenai adab ilmu. Dan saya buat ujian, saya test pelajar-pelajar antara Musa dan Khidir siapa yang lebih mulia. Pelajar semua yang menjawab Khidir. Ini adalah kerana cerita-cerita khurafat karu yang dibawa oleh setengah orang Melayu. Khidir ni hidup sampai ke hari kiamat. Jadi saya nyatakan kepada pelajar, Musa jauh lebih mulia, dan walaupun Musa jauh lebih berilmu berbanding Khidir alaihissalam, tapi Musa sanggup merendahkan diri untuk menuntut ilmu. Kemudian sama juga kalau kita rujuk dalam surah An-Namlu, kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Hudhud. Apabila Nabi Sulaiman buat spot check dan didapati Hudhud tak ada, Nabi Sulaiman pun ugut sama ada, dia kata nak sembelih ataupun nak patahkan sayap Hudhud. Hudhud datang dan Hudhud berkata, ahattu bima lam tuhit bih, aku bawa satu ilmu, satu berita yang kamu tak tahu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dia seorang rasul yang kita kata berilmu, mendapat ilmu secara terus daripada Allah Ta'ala, sanggup untuk mendengar apa penjelasan yang diberikan oleh kita kata Hudhud. Dan berbalik pada soalan tadi, biasalah orang muda ni dia semangat juangnya lebih tinggi. Kenapa? Badan kita kata tengah sihat, tapi masalah orang muda fizikalnya sempurna kita kata, tetapi akal dan juga kematangan tidak sempurna.
Sebab itu kalau kita perhati dalam Quran, Allah kata para rasul diutus ketika sudah sampai asyud, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Itu ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Musa, Allah kata walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Bila dah sampai tempoh kedewasaan dan juga cukup kematangannya, diberikan ilmu dan juga hikmah ataupun kenabian. Dan kenapa Allah Ta'ala tak bagi kenabian, kerasulan kepada orang muda kecuali Nabi Yahya sahaja? Allah kata wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Yahya pangkat kenabian, kerasulan ketika masih lagi kanak-kanak. Itu spesial. Sebab Allah Ta'ala sebagai pencipta manusia mengetahui orang muda ni, maaf cakap, dia agak gelojoh sedikit. Dia agak gelojoh dalam menyampaikan sesuatu, dan penilaian dia terhadap satu isu tidak, kita kata, betul-betul mendalam. Jadi oleh sebab itu nasihat saya kepada kita semua, mungkin muda pada umur dan muda pada, kita kata, penemuan kepada manhaj sunnah. Umur kita mungkin dah 50 tahun, kita pun baru jumpa manhaj sunnah. Walaupun kita sudah berusia 50 tahun, hakikat sebenarnya kita masih lagi muda. Jadi nasihat saya kepada orang yang masih muda usia dan muda menemui manhaj ini, yang pertama, kena sabar. Sabar ni tuan-tuan, sabar, kita boleh katakan sabar ketika menerima musibah, sabar ketika menghadapi ujian kesenangan, dan sabar dalam menyampaikan dakwah. Kenapa boleh jadi apa yang kita lihat di depan mata kita, kita rasa silap, dan dengan, kita kata, semangat muda kita, kita terus betulkan benda itu, dia punya impact negatif akan berpanjangan, dan orang yang menerima teguran kita dengan cara yang tidak sepatutnya akan menyimpan dendam. Ini dapat kita perhatikan. Dan sabar ni tuan-tuan perlu digabungkan bersama dengan akhlak. Kenapa? Sunnah Rasulullah yang paling utama, kalau saya katakan, selepas menuntut ilmu adalah menjaga akhlak. Dan Rasulullah, sebagaimana disebut oleh Ustaz Azlan tadi, dengan akhlak ini akan, kita kata, seolah mampu menyihir sasaran dakwah kita. Kalau sekian kita tidak berakhlak, sasaran dakwah kita susah untuk menerima apa yang nak kita sampaikan. Dan dalam era zaman moden sekarang ni, kenapa orang muda ni main Twitter, Facebook dan sebagainya, apabila dikaitkan dengan akhlak, apa yang saya perhatikan, antara benda yang merosakkan ukhuwah Islamiyah walaupun di atas jalan ataupun nama dakwah adalah penggunaan bahasa. Sebab itu tuan-tuan, sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 53 saya. Allah kata wa qul li ibadi, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, sebut sesuatu dengan yang terbaik. Kenapa? Innasyaitana yanzighu bainahum, innasyaitana yanzaghu bainahum, kerana syaitan memecah belahkan, merosakkan hubungan di antara mereka. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau sebelum adanya Twitter, Facebook, kita biasa berhadapan secara, kita kata, terus dengan manusia, dengan sasaran dakwah, dan kita mengeluarkan bahasa. Kalau bahasa kita kasar, orang akan tersinggung. Tetapi fitnah yang terdapat dalam dunia moden, Facebook, Twitter dan sebagainya, bahasa kita keluar dalam bentuk, kita kata, visual, dengan menaip perkataan-perkataan. Walaupun kita kata, Ustaz, saya tidak berbahasa kasar, tapi saya menaip. Sebenarnya apa yang kita type itu dikira sebagai bahasa, dan itu memainkan peranan untuk menarik orang kepada Islam yang sebenar. Sebab itu untuk cerita mengenai tangan ni, walaupun kita kata bahasa tidak sahaja diucapkan dengan lidah, tetapi juga diucapkan dengan tangan. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kita perhati banyak sungguh ayat, Allah kata dzalika bima qaddamat aydikum, dzalika bima qaddamat yadak, apa yang berlaku itu akibat disebabkan oleh tangan-tangan kamu. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak berbahasa, sama ada secara direct ataupun secara kita virtual, kita pastikan bahasa kita bahasa yang sebenar. Kenapa? Syaitan sentiasa mengambil peluang-peluang untuk merosakkan hubungan, dan akibat buruk daripada penggunaan bahasa yang tidak betul, kerana kita ini tidak berakhlak ataupun tidak memahami akhlak yang sebenar, orang makin menjauhi, kita kata, Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini berdasarkan pengalaman saya. Yang ketiga, dalam menyampaikan dakwah, kita kata manhaj sunnah dan sebagainya, amat penting bagi kita untuk memiliki mursyid, guru yang sebenar, guru yang betul. Kenapa kita perhati ada di luar sana kawan-kawan kita yang agak malang? Kenapa mereka
bertemu dengan mursyid ataupun guru yang tak betul. Akibatnya perjuangan hidup mati mereka adalah untuk menyesatkan grup sekian-sekian sebagainya. Ini Wahabi. Hadar, jangan pergi ni. Akibat dia, umat Islam yang baru nak berjaya dengan agama akan menjauhi sebahagian ustaz dan tutup pintu siap-siap. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah penting bagi kita memilih mursyid ataupun guru yang sebetul supaya akhlak guru itu mempengaruhi kita. Dan saya sendiri sedang jemaah sekalian, alhamdulillah saya dibimbing oleh beberapa guru yang agak terbuka, dan guru-guru saya ni mengajar kita jangan gelojoh, kita kena sabar. Kenapa? Ilmu ni masih lagi luas. Kadang-kadang kita nampak benda ni tak betul pada hari ini, kemudian pada kemudian harinya kita akan dapat melihat daripada sudut yang lain. Kenapa ilmu, kita kata untuk menyampaikan dakwah, usia amat penting. Kenapa? Dengan usia ianya akan mematangkan kita tentang apa yang kita nak sampaikan. Dan banyak contoh. Kalau saya nak bagi contoh satu, semasa di UM dulu, ambil research meteorologi dengan seorang Profesor Dr. Abdul Aziz Ma'zin. Research meteorologi ini Profesor Abdul Aziz Ma'zin kata, final year nanti entum semua kena buat project paper, buat thesis. Jadi hari ini kita mula belajar, jadi saya nak entum semua tulis tajuk yang menarik perhatian entum untuk kita buat projek. Jadi hari pertama dalam kuliah tu semua pelajar tulis tajuk masing-masing. Kemudian selepas dia tulis tajuk, beri kepada Prof Azim Ma'zin, dia tengok, dia pun kritik satu persatu, termasuklah tajuk saya. Masa tu saya sebagai seorang muda, saya kata apa? Lah hati saya kata, ustaz ni macam bagus sangat, tajuk aku tu hebat tu. Kemudian kita belajar sampai akhir semester. Prof Azim Ma'zin test lagi sekali, nak menguji kematangan ilmu kita. Dia kata, sekarang entum tulis tajuk untuk buat projek paper tahun akhir. Dan kita tulis. Dan apabila kita tulis, Prof Azim Ma'zin cek balik, dia kata semuanya lulus. Lepas tu dia kata, bandingkan tajuk entum sekarang dengan tajuk entum di awal semester sebelum entum belajar research meteorologi. Dan pada masa itu saya rasa terpukul bahawa kita ni masih lagi muda, ilmu pun tak cukup lagi, dan kita agak gelojoh dalam menilai sesuatu. Ini antara pengajaran yang penting. Dan satu lagi dalam dakwah, saya nak pesan satu, kita melihat sasaran dakwah sebagai pesakit, bukan kita kata kita melihat mereka sebagai pesalah. Ini pengalaman yang terakhir saya nak kongsi. Saya pernah dijemput sebagai panelis dalam sebuah forum di UIA. Dan forum ni tajuk adalah Love, Lust and Life. Kehidupan, cinta, kehidupan dan juga nafsu. Dia nak tackle isu isu LGBT ni. Isu gay, lesbian dan sebagainya. Dan dijemput sekali dalam forum kita tu adalah seorang bekas maknyah, nama dia Cikgu Khariri. Dia cerita pengalaman hidup dia daripada kecil sampai ke dewasa, sehingga dia jadi maknyah dan sebagainya. Dia terpesong jauh daripada jalan yang sebenar. Dan bila kita perhatikan apa yang saya belajar, dia jadi macam tu, dia jadi sesat, dia jadi, kita kata, tidak mengikut sunnah Rasulullah, tidak mengikut Islam yang sebenar. Sebenarnya bukan kerana dia nak jadi macam tu, tapi ada sejarah di sebalik perkara ini yang perlu kita ambil kira. Jadi sebagai seorang pendakwah, kita jangan pergi nak pancung orang saja, nak kata ini bid'ah, ini tidak sunnah sebagainya. Kita perlu melihat sasaran dakwah, kenapa dia jadi macam ni, dan kita buat sedikit kajian supaya kita boleh betulkan sasaran dakwah kita. Dan akhir sekali, saya nak tambah sikitlah apa yang disebut oleh Ustaz Zainal soalan tadi tu. Kenapa sekarang banyak tuan guru Google, Maulana Wikipedia, Syekh Yahoo dan sebagainya. Dan orang tanya saya, kita masih lagi muda, orang tanya saya, nak buat macam mana Ustaz? Saya kata senang, kaedah saya ajar. Semua yang dikongsi dalam laman maya, Facebook, blog, Twitter dan sebagainya adalah palsu belaka, kecuali yang dinyatakan dalil dan juga sumber rujukan. Dia kata Allah berfirman, ada tak sumber disebut surah apa, saya kata jangan peduli. Orang sebut Rasulullah bersabda, Rasulullah makan benda ni dengan benda ni, contohnya, kenapa Rasulullah sihat? Saya tanya, ada tak sumber rujukan? At least sebut Sahih Bukhari ke, ayat hadis nombor berapa? Kalau tak ada, tak payah peduli. Kenapa kita risau, kita takut kita berdusta atas nama Allah dan juga Rasulnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Ustaz.
Abdullah Bukhari di atas huraian yang begitu menarik, Masya Allah. Beliau menyebut tentang sabar, tentang perlunya guru dalam memimpin, dan juga hikmah, mengambil masa untuk menuntut ilmu dan turun dengan penuh beradab. Dan satu yang menarik adalah kita melihat orang seperti seorang pesakit, bukan pesalah yang kita ingin tuduh dan label mereka dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang disebutkan. Dan yang seterusnya, sesi yang terakhir, kita pun kesentukan masa, Ustaz Hussein Yi. Ustaz berpengalaman dakwah bukan saja di Malaysia, juga di luar negara. Ustaz muncul di televisyen antarabangsa, Ustaz juga ada pengalaman di Eropah, Amerika dan sebagainya. Jadi seperti yang kita maklum, kita semua ada kelebihan dan kekurangan. Hebat mana pun kita ada kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut pengalaman Ustaz lihat kelebihan dan potensi yang ada di luar, apa yang boleh kita ambil manfaat, dan apa kekurangan-kekurangan yang ada pada kita yang boleh kita baiki, agar kita dapat bawa dakwah kita ke peringkat yang seterusnya, yang lebih baik dan lebih baik dari masa ke semasa. InsyaAllah 15 minit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati moderator kita dan ahli-ahli panel, dan juga para asatiz, ustaz-ustaz, para duat, hadirin dan hadirat yang telah bersama dengan kita sejak pagi tadi. Kalau kita lihat dalam konteksnya, dunia luar sekarang bila dia bincang tentang Islam, dia very direct. Dia tidak lagi mau supaya Islam itu dibincang dalam konteks adat, kebudayaan, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, no more. They want straight to the point. What Allah said, apa yang Allah firman, apa Nabi Muhammad SAW bersabda. That is how suasana dunia di luar daripada suasana kita di sini. Jadi topik-topik juga yang dibahas oleh ulama-ulama di peringkat antarabangsa, they are very choosy. Dia akan bawa topik yang rational, practical and logical. Bukan pandangan-pandangan. They have no time. Tak ada masa lagi nak layan pandangan pendapat. So kalau contohnya, apa yang saya lihat pengalaman saya di luar negara, sangat mudah kita memperkatakan Islam bukan kepada orang yang Muslim saja, sehingga pada orang-orang yang belum Muslim, the not yet Muslim, kerana mereka mempunyai sikap yang terbuka, critical, tetapi open minded. Jadi mudah kita bincang urusan agama, kerana agama Islam yang dibawa di Timur Tengah ataupun di dunia luar ini ataupun global ini, dia lebih banyak direct to the point, agama, nothing to do with politics. Dia tidak dikaitkan dengan politik, sebab itu mudah kita menyampaikan yang hak. Apa yang saya dapat kesimpulan, pertama saya ingin juga ingatkan diri saya dan semua yang hadir, kelemahan umat Islam akhir-akhir ini yang macam-macam fitnah bertambah di negara kita, ialah oleh kerana sikap kita sendiri. Sikap yang tidak ada keterbukaan, sikap yang menjawab urusan-urusan yang orang keliru tentang Islam dengan emosi, bukan dengan burhan, dengan hujjah, dalil Quran dan Sunnah. Sebab itu pertama sekali saya lihat, bukanlah masyarakat orang Islam sekarang kurang ilmu. Orang ahli Quran dan Sunnah ramai, tetapi yang kurang ialah adab. Bagi diri saya ingin juga ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan guru saya, Ustaz Zainul Abidin Zamzam, yang ada dalam dewan ini. Ya, dia masih hidup, alhamdulillah. Ini orang lama, ya. Orang 50 tahun sudah berjuang tentang Quran dan Sunnah. Kita mungkin waktu itu belum lahir, banyak orang lagi. Tetapi apa yang kita belajar ialah kita ada ilmu, but knowledge without manners, dia tidak membawa kebaikan. Akhirnya ilmu itu menjadikan kita itu overconfident, kita akan suka become judgmental, menghukum orang.
Kita tidak ada spirit of sharing, tidak lagi kita nak berkongsi, ya, kita nak menyampaikan dengan terbaik. Sebab itu agama Islam, sebelum kita nak memperkatakan sesuatu, we must have full knowledge. Knowledge is a key. Knowledge pula kalau kita lihat ialah apa yang Allah berfirman, maqalallah wa maqala Rasulullah. This is called pure knowledge. Ini adalah ilmu yang sebenarnya. Pandangan pendapat itu bukan ilmu. Itu hanya pandangan pendapat yang boleh betul, boleh tak betul. Sekarang kita masih lagi dalam konteks agama. Bila kita bincang isu agama, kita lebih utamakan pendapat, pandangan kita. Approach ini orang luar dah tak terima. Sini masih kita layan. Di luar orang kata straight to the point. Apa dalil kamu? Dalil kamu urusan agama, mesti dalil agama, bukan pandangan. Kalau ini urusan agama, agama kamu apa? Islam. Islam itu datang dari siapa? Allah. Mesti ada dalil daripada kitab Allah. Agama kamu disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Mesti ada hadis Nabi yang menjelaskan. Senang memperkatakan Islam di luar negara. Dan sebab itu knowledge ini perlu kepada adab. Kita sekarang korang adab. Allah tunjuk kita beberapa adab. Contohnya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa orang dulu begitu baik akhlak mereka? Kenapa orang dulu diiktirafkan oleh Allah? Kerana mereka semua belajar ilmu dengan adab. Yang dulu dihormati, dirujukkan. Sabiqun, orang yang lebih dulu, lebih veteran, lebih pioneer, perlu kita menghormati, ambil pengajaran daripada mereka. Seperti mana Nabi kata, qarnas qarni, sebaik-baik manusia zamanku, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Orang yang kemudian tabi'in tak pernah menolak sahabat. Tabi'in jadi tabi'in kerana mereka mengikut apa yang dilakukan oleh sahabat. Tabi'in akan ikut tabi'in. Dia punya adab. Zaman sekarang orang overconfident, ilmu yang serba sedikit menjadikan kita seorang yang suka menghukum orang, lupa kepada orang lama. Ini satu. Ya. Sebab itu ilmu itu perlu disertai dengan adab. Dan ilmu yang ada adab adalah ilmu yang mengikut Quran dan Sunnah. Dan dia tidak akan fitnah orang, dia tidak akan menimbulkan masalah-masalah kecil menjadi besar, tidak. Dia pentingkan yang besar dulu daripada yang kecil. Ilmu yang betul akan membawa kepada kepercayaan yang betul. Knowledge is faith. Tanpa right knowledge, you don't have the right faith. Kalau ilmu tu dah tak betul, iman pun tak betul. Jadi kalau iman itu betul, seperti mana Allah berfirman, kita selalu berdoa kepada Allah. Sampai hari ini saya mengatakan, orang Islam masih tak faham apa yang dia minta daripada Allah tiap-tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ke Allah bukan banyak. Oh Allah, tunjuk kami jalan yang benar. Kita yang minta, tua, muda, cerdik, pandai ke, atau orang jahil ke, perempuan, laki, minta sama. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang betul. Kita dah minta. Apa itu jalan yang betul? Sampai hari ini orang Islam keliru. Ustaz, tolong berdoa supaya saya dapat hidayat. Belum dapat hidayat kah kita orang Islam? Kita pun tak faham. Orang Islam minta supaya minta hidayat. Artinya kita belum dapat hidayat. Mungkin kita keliru tentang istilah hidayat. Hidayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surah Al-Baqarah kita terjumpa ya ayat dalam 175 185 Allah berfirman, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan Allah turunkan wahyu sebagai apa? Quran sebagai petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu ada dalam Quran. Apa yang ada dalam Quran, itulah petunjuk. Apa yang tidak ada dalam Quran, itu bukan petunjuk. Itu pendapat, pandangan yang tidak boleh
diambil sebagai rujukan. Kerana apa? Allah juga berfirman juga kepada kita, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ini ayat-ayat yang dibahas dalam peringkat global sekarang. Allah dah bagi tahu tidak boleh seseorang lelaki atau wanita yang beriman pada Allah, bila Allah telah tentukan sesuatu, Nabi telah putuskan sesuatu, dia masih ada pilihan lain. Nanti dulu saya akan ikut pandangan, pendapat, no more pendapat pandangan. We don't need that anymore. Kerana pendapat itu semua adalah dianggap sebagai satu benda yang nafsu, bukan dari wahyu. Jadi kalau kita lihat kemudian Allah cerita bagaimana kita nak betulkan akidah. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 137 Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kita betul nak minta petunjuk dari Allah, Allah berfirman, kalau kamu beriman sebagaimana berimannya sahabat radhiyallahu anhum, maka kamu dalam petunjuk Allah, kamu telah mengikut siratul mustaqim. Kalau faith ini dah betul, kerana ilmu itu betul, adab kita betul, tidak tepikan orang lama, tidak tepikan orang yang lebih veteran, lebih pioneer daripada kita, maka akhirnya kita akan dapat kesatuan ummah. Knowledge, faith and unity. Kalau kita tidak ada ilmu dan tidak ada akidah yang sama, kita boleh panggil masyarakat, mari bersatu, mari berpadu, tak akan bersatu. Tengok ramai orang adakan perhimpunan untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah. Banyak orang buat demonstrasi, bukan dia tak united to demonstrate. Kerana apa? Dia tak ada ilmu, dia terikut-ikut dengan budaya. Kemudian apakah tujuan kita bersatu? Bersatu mesti atas dasar akidah, akidah yang menyatu padukan kita hanya Islam. Allah berfirman, iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dahulu kamu hidup bermusuh antara satu dengan lain kerana tak sama akidah. Bila kita tak sama akidah, memang tak boleh bersatu. Hati ini urusan Allah, bukan urusan manusia. Wang ringgit, politik tidak boleh menyatu padukan hati manusia. Yang boleh satukan hati manusia hanya dengan wahyu Allah Rabbul Alamin. Sebab itu Allah turunkan wahyu pada nabi-nabi supaya mengajak semua bangsa, semua kaum sama-sama bersatu. Dan terbukti dengan Quran dan Sunnah, Rasulullah dapat menyatu padukan umatnya yang dulu berpecah belah beratus-ratus kabilah menjadi ummatan wahidah. Kota Mekah, kota Madinah 23 tahun saja berubah the whole landscape, daripada daulah musyrikin menjadi daulah tauhid. Kita sudah hidup berpuluh tahun, 30, 40, 50 tahun jadi Muslim, tak ada apa-apa perubahan pun. Jangan kata daulah, karya pun tak ada. Jangan kata karya, rumah tangga kita pun belum selesai lagi, masih berpecah lagi antara satu dengan lain. Bagaimana kita boleh berjaya? Ini sebab itu jati diri tidak ada, disiplin tidak ada. Apa yang kita buat pertama, tuan-tuan puan-puan, sebagai perintakan sedikit daripada kami, pengalaman kami sebagai seorang Muslim yang ikut Quran dan Sunnah, pertama jangan lupa adab, kedua keikhlasan. Kita cari ilmu bukan kerana nak bergaduh dengan orang, kita cari ilmu kerana nak menjaga diri kita dari fitnah, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh diayah propaganda yang tak betul. Jadi kalau kita dah betul dalam segi aspek itu, saya yakin insya-Allah kita akan termasuk kumpulan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kerana kita redha pada Allah, bukan kerana manusia, bukan kita nak buat kerana ini, kerana lillahi ta'ala. Inilah yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'in. Sebab itu Allah beri kejayaan pada mereka. Kita sekarang ramai bilangan kita, keilmuan itu banyak, tetapi we have problem in adab, dan kita ada problem segi cara kita menyampaikan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk mengawal nafsu kita
supaya ilmu yang ada pada kita jangan jadikan kita kurang beradab, akhirnya kita tidak menjadi ahli sunnah wal jamaah, kita jadi ahli fitnah wal jamaah. Kita tak mau jadi ahli fitnah wal bid'ah, kita mau ahli sunnah. Kita tak mau juga semua orang Islam ringkasnya mengatakan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita setuju. Sebab itu bila kata ahli sunnah wal jamaah memang dah cantik. Mana-mana pun, kalau Hanafi ke Maliki, Syafi'i, Hambali, ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu tak timbullah ahli sunnah wal bid'ah wal jamaah. Tak timbul je ahli sunnah wal bid'ah hasanah wal jamaah. Kalau you tambah bid'ah saja, bagaimana you tambah hasanah ke khair ke apapun afdal ke, tak cantik. Dia yang cantik semua mangka ahli sunnah wal jamaah. Kita doakan supaya itulah yang kita sebut, itulah yang kita kehendak. Jangan cakap lain, buat lain. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, jadikan kita umat mu'addabin, umat yang beradab, berdisiplin. Sekian daripada kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz di atas nasihat sangat baik dan indah tadi. Semoga kita semua dapat merasai sakitnya disebat sikit demi sikit tadi. Sepatutnya kita ada 1 minit seorang untuk penggulungan, tapi kita telah mendapat isyarat untuk kita tamatkan forum ni. Saya rasa saya pun teringin nak dengar lagi, tuan-tuan pun barangkali teringin nak dengar lagi, tapi masa tidak mengizinkan. Tuan MC pun sudah bersiap sedia untuk membuka mulut beliau di mikrofon sana. Jadi saya kira sama-sama kita dapat ambil manfaat. Yang paling penting adalah ilmu yang benar, adab yang baik. Semoga semangat kita diimbangi dengan hikmah, keberanian kita diimbangi dengan adab. Semoga dakwah kita akan berkembang lebih jauh, lebih baik. Semoga konvensyen sunnah yang akan datang kita tak muat dah buat dalam tempat ni, barangkali di Padang Merbuk, di Dataran Merdeka dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pahala dan barakah di atas majlis ilmu yang kita telah siapkan ni. Dah habis alhamdulillah. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Abu Mardiyah, tuan pengurusi majlis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada wan moderator kita di atas ucapan yang telah beliau berikan sebentar tadi. Dan alhamdulillah untuk acara yang seterusnya kita menjemput dan mempersilakan saudara Ustaz Abu Hafiz selaku pengarah program Convention Sunnah 2013-2014 untuk menyampaikan cederhati kepada para moderator dan juga ahli panel sebentar tadi. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Azlan Shah Nabis Khan selaku moderator. Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Ustaz Syekh Husaini, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Abu Hafiz Salihuddin dan juga para moderator dan juga ahli panel. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk mengambil manfaat dan iktibar di atas perbincangan yang kita telah dengar sebentar saja tadi. Semoga nasihat dan juga perkongsian ini akan menjadi satu wadah yang sangat penting untuk diri kita, bekalan apabila kita keluar daripada majlis convention ini untuk kita amal dan juga sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah.